Yang pertama, ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam. Sifat tadilah, tengok body tegak. Bukan macam sahabat-sahabat Nabi tu lembek ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini contohnya Ahlus Suffah. Mereka tak bekerja, mereka berjihad. Mana tu tak ada sempat lah nak masuk gym, main akak berat, akak body, tak ada masa dah. Kerja dia duduk jihad, duduk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bertahajud, itu kerja mereka. Jadi tak macam buat munafik tak ada kerja, duduk main akak berat, akak body, nak tunjuk tubuh kuat. Tak salah ni, jangan kata salah pula masuk gym tu. Dah kita kata nak banding kan. Tidak. Maka timbullah bila cakap pula puak dia ni fasih cakap. Oh hebat, kata-kata, teori-teori itu bijak belaka. Maka kata di para ulama daripada ayat ini, al-insan, ini tadabbur ayat ini. Al-insan madaru salahihi wa fasadi 'alal qalbi. Baik ke buruknya seorang manusia duduk di hati. Duduk di hati. Waliza yanbaghi lil muslim an ya'tani bi salahi qalbihi. Karena itulah seorang muslim mesti menjaga hati dia, jangan ada sifat buruk seperti takabur, riya, bangga diri, macam-macam lagi sifat-sifat yang buruk. Dalam kitab yang ana syarah, nama dia Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir telah menyatakan 10 sifat mazmumah yang masyhur. Banyak lagi sifat mazmumah, tapi 10 perkara yang dekat sangat dengan kehidupan harian kita. Jadi kita kena hilangkan sifat itu, kemudian kita betulkan balik dengan 10 sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Tuan-tuan yang nak islahul qalbi ni, pergi ke YouTube Halaqah Abu Anas Madani, cari tajuk dia Penawar Bagi Hati. Beli kitab, talaki, ngaji. Nak pergi ngaji, ada ustaz-ustaz ngajar tapi lambat lah. Berapa tahun nak khatam. Ini kalau kita mengaji hak ni kita boleh khatam 30 siri, maknanya dalam masa sebulan insya-Allah kita dah khatam kitab. Maknanya hebat setara mana cakapan, hebat penampilan, semua itu macam kayu perhiasan je, tak ada ruh, tak ada apa. Jadi fa'alal muslim, menjadi kewajipan bagi seorang muslim an ya'tani bi salahi qalbihi, mesti hidupkan ruh jiwa dia. Wa an yanzura, kita kena tengok dalam hati kita ni ada penyakit ke tak ada penyakit. Penyakit hati ada dua, tanda ni pelajar. Penyakit hati kita ada dua. Yang pertama dia panggil penyakit syubhat. Penyakit syubhat, keraguan yang masuk dalam hati, yang ni menjadi munafik. Nauzubillah. Bila kita kata ini undang-undang Allah, tak boleh pakai zaman sekarang ni. Tahun 2023 ni orang tak main undang-undang Islam ni. Ya, itu ada simptom, tanda. Bila kita cakap ini tak boleh, mana boleh? Semua tak boleh berlaku ni. Ini perangai pak lebay kampung je ni, pemikiran ortodok dia panggil ni. Kita cakap yang sunnah Nabi, dia main ortodok. Allahu Akbar. Semalam saya tertengok satu iklan. Tajuk dia wanita ahli syurga. Menarik lah, kita pun tengok, ingat kau ada ceramah, rupanya sekumpulan wanita ni, dia tak ada mahram tapi nak bermusafir, nak pergi buat ibadat. Jadi dia kata kita nak jadi, kita kata Islam suruh cari mahram untuk musafir, dia nak jadi wanita di syurga tanpa mahram. Wah, maknanya kita kata jangan buatlah macam tu. Ikut SOP dalam syariat, dia tak boleh suka-suka kita. Baik, maaf, yang itu selingan. Penyakit yang kedua dipanggil penyakit syahwat. Penyakit syahwat ni sanilah, gila seks, LGBT, apa lagi tu, gila kepada dunia, ambil rasuah, riba, nipu orang, itu penyakit syahwat.
Jadi penyakit hati ni dua. Penyakit syubhat dia akan pergi kepada akidah. Penyakit syahwat dia akan pergi kepada dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Sentiasa doa-doa ni banyak. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'malana minar riya'. Bacalah doa tu. Ya Rabbal Alamin. Baik. Faedah yang kedua. Masih lagi ayat yang sama. Tak boleh ke kita nak berhias? Pakai baju comel, piuh comel, tak boleh. Kasut comel, takut jadi munafik. Tak. Ni kenapa Allah Ta'ala buat mu tengok body dia tegak, kata-kata dia apa ini menarik? Tak boleh ke? Jawab dia, al-jamalu fi surati wal libas wal hayati thalathatu anwa. Elok dalam pakaian, penampilan ini ada 3 kategori. Tanda tuan-tuan, Islam tak menyekat kebaikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu jamil, dia suka kepada yang cantik-cantik, yang indah. Tapi mengikut cara SOP syariat lah. Jangan indah tegak sementara orang perempuan ni baca hadis ni nyo pakai make up keni lutut keluar rumah. Lah, itu bukan. Jadi dia kata penampilan pakaian kita ni ada 3 kategori. Tanda. Yang pertama, tulis nombor 1, al-mahmud, yang dipuji. Maka nalillah, bila kita pakai, kita bercakap kerana Allah dan boleh membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, boleh menunaikan tanggungjawab arahan Allah. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah juga ada pakaian yang comel. Waktu nak jumpa delegasi rombongan yang datang daripada luar negara mari ke Madinah nak jumpa Nabi, Nabi kita pakai pakaian yang agak segak sikit. Bukan nak riak, tapi biar orang luar yang tengok pakaian ketua-ketua besar negara mereka tu comel. Orang Islam bukannya selekeh mari duduk main baju pun cari. Lah, sedangkan Nabi pakai je baju bertampal, tapi bila jumpa delegasi yang tak biasa dengan ni, Nabi pakai juga. Ada. Nah. Juga dalam peperangan Nabi juga pakai pakaian yang alat peperangan yang hebat. Jadi itu semua tidak salah. Contohnya bila kita kata tuan-tuan guru kita ni, kadang-kadang dia pakai serban, dia pakai jubah, tak salah. Elok, tapi kita niat kita pakai ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita jaga kebersihan. Pakai baju yang bersih, baju yang comel, tak elok. Yang kedua, al-mazmum, pakaian penampilan yang dicela, makana lid dunia. Pakaian kerana dunia, semata-mata nak tunjuk penampilan, nak tunjuk kita ni comel, perwatakan hebat, nak suruh dapat banyak like contohnya. Wariasah, nak cari pengaruh, nak menyombong-nyombong, nak menunjuk-nunjuk. Itu tak boleh. Yang boleh menyampaikan kepada pengikut-pengikut kita ni kagum dengan kita, kagum yang luaran saja, maka ini adalah merupakan perbuatan yang dicela. Mana kalau kita pakai baju ni kita rasa riak atau sepakah, itu ke hak lain pula. Sedekah tu. Yang ketiga, harus dia panggil la yuhmadu wa la yuzam. Pakaian yang harus, tidak dipuji, tidak dicela, yang tak ada apa-apa tadilah, yang biasa, adab biasa je, tidak nak menunjuk pada orang, bukan pakai kerana Allah. Kita pakai tu kerana pakai ya kita gitu. Ini dia panggil harus. Pakai nak pakai apa pun. Jadi eloknya kita tukarlah channel kita hidup ni, biar pakaian kita tu kerana Allah Ta'ala. Kenapa awak suka pakai jubah? Sebab Nabi pakai. Walaupun tak ada hadis yang mengatakan pakai jubah ni kelebihan sekian-sekian ada. Walaupun hadis pakai serban tu disebut, tapi hadis itu tidak sahih. Cuma kita pakai juga, kenapa? Nabi pakai. Tapi jangan pelekeh orang. Awak ni pakai yang jahiliah ni, pakai seluar ni. Lah, ikut dia lah nak pakai apa pun, yang penting dia tutup aurat. Faedah yang ketiga, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ini sifat munafik ni. Bila oleh kerana dia ni sembunyi rahsia,
Bila dengar orang bercakap tentang apa-apa iklan Nabi buat, ni kata kita tu. Jadi dia mudah curiga dengan orang. Mudah mengeluarkan perasaan curiga. Orang biasanya orang penipu ni, penipu ke, perampok ke, apa-apa saja orang jahat ni, buat komplot ni, dia mudah rasa curiga dengan orang. Jadi sama je ni. Jadi ulama kata lamma al-admaru khilafa ma azharu, oleh kerana mereka menyembunyikan satu benda yang zahirnya lain, sembunyinya lain, jadi dia takut terdedah rahsia. Dia mudah rasa curiga dengan orang. Jadi sebab apa? Sebab itulah perangai dia sebenarnya. Dia takut orang dedahkan tembelang dia, terbuka rahsia dia. Maka Allah kata apa ni? Yahsabuna kullasain hatin alih humul adu. Mereka lah musuh kamu yang sebenar. Jadi kita berhati-hatilah dengan musuh munafik-munafik yang ada ni. Zaman kita ada munafik, kita kata kita jangan nak hukum orang. Cuma sifat munafik itu ada dua. Satu dipanggil munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ni munafik yang kafir tulen. Hati dia kafir, zahir dia beriman. Ini kita tak nampak lah. Satu lagi munafik amali. Yang ni ramai. Munafik amali ni perbuatan dia munafik. Macam Nabi sebut adalah hadis, iza haddatsa kadzaba, bila bercakap bohong, wa iza wa'ada, bila berjanji tak tunai, wa iza, bila berjanji tak tunai ataupun janji dimain-mainkan, kata orang mempermain-mainkan janji-janji yang ditabur itu, bahkan berani berjanji macam-macam, maka itu sifat munafik amali. Wa iza tumina khana, bila diberi amanah, diberi tugasan, mereka khianat, maka itu dipanggil munafik amali. Munafik amali bukan kafir. Kalau tidak ramailah anak-anak orang Islam ni jadi kufur lah, tapi perbuatan itu dosa besar. Perbuatan itu dosa besar. Jadi ramai je atas dunia ni orang yang bercakap tak betul, berjanji tak tunai, kan? Masuklah kita semua ni berjanji dengan anak-anak, kena ingat ni, mu belajar betul-betul. Kalau boleh 5A, abah beli basikal contohnya. Bila anak dia dapat 5A, dia pergi beli basikal kedai RM2 tu bagi. Penipu pun bohong. Tak boleh walaupun dengan anak sendiri. Apalagi dengan anak buah, apalagi dengan rakyat jelata, lagi dahsyat. Jadi munafik amali kuat. Munafik i'tiqadi, Allah Taala saja tahu sifat dia. Wallahu na'udzubillah. Baik, kita berpindah kepada yang keempat. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, bila kita dipanggil mereka supaya datang untuk Rasulullah minta ampunkan mereka, dia sombong. Ulama kata anna min alamatin nifaq, di antara ciri-ciri, simptom-simptom orang itu ada sifat munafik, al-istikbar an du'ail mu'minin, sombong bila orang mukmin ajak mereka supaya datang, mari kita istighfar, mari kita bertaubat, mari kita insaf, sombong, angkuh. Itu sifat munafik. Jadi kita yang tak nak jadi munafik ni, na'udzubillah minal nifaq, jangan ada sifat ni. Kalau orang tegur kita, Encik, Tuan, Pak Haji, saya rasa perbuatan kita ni tak kena tu. Astaghfirullahalazim. Iya ke? Di mana? Kalau orang bagi tahu 1, 2, 3 kesilapan kita terima kasih. Sebab kata-kata menarik Sayyidina Umar, tulis kata-kata ni, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubana, semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada mana-mana orang yang telah menyampaikan kepada kami kelemahan kesalahan kami. Umar doa kepada orang yang menyampaikan kelemahan dia. Kita hari ni berdoa na'udzubillah, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada orang nyatakan kepada kita kesalahan kita. Itu lain. Sifat sombong, sifat munafik. Istikbar, tak mau. Jadi kita orang mukmin ni orang tawaduk. Bila orang nasihat, kita pakai, kita terima. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk dalam kumpulan yang sombong bila orang ajak, bila orang beri nasihat. Allahul musta'an. Baik, yang terakhir, yang kelima, ayat yang keenam, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Allah kata, mau minta ampun ke tak minta ampun, mereka tu tetap kafir,
tidak akan dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Timbul lagi soalan dalam ayat ini, zahiru hadhil ayat annahu la yughfaru lil munafiqin mutlaqan. Zahir ayat ni Tuhan tak ampun pada munafik. Tapi dalam ayat tadi, ayat surah At-Taubah ayat 80 tadi, apa ni, Tuhan kata in tastaghfirhum sab'ina marratan, kalau membuat 70 kali, maka adakah di sana ruang kalau kita istighfar 80 kali diterima? Ayat ni tidak. Ayat ini menunjukkan pada orang itu suka pada angka. Macam kita orang Melayu ni juga. Pada dia ajak kita 3 kali baru, betul tak? 3 kali telefon tak angkat. Allahu Akbar. Hei, payah dia ni. Beribu kali call, beribu kali baru 3 kali. Maknanya Tuhan kata sebenarnya tak minta ampun pun tak jadi apa dah, minta ampun. Kalau 70 kali pun, itu angka tu, ada orang Arab ni dia ada angka 70 kali tak jadi juga. Kita kata kalau 1000 kali pun tak jadi dia ni. Itu angka tidak menunjukkan bahawa ada ruang untuk menerima keampunan, tidak ada ruang. Cuma Allah Ta'ala nyatakan kalau 70 pun tak jadi, kalau setakat 45 kali lagi tak jadi. Itulah. Allahu Akbar. Akhirnya di akhir ayat Allah kata apa? Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala kata dia tidak beri hidayah kepada orang yang fasik. Tadi saya dah timbulkan, kenapa Tuhan tak kata qaumil kafirin, awil munafikin, aw mustakbirin? Tuhan tak ampun kepada orang kafir, orang munafik, orang sombong. Tapi Tuhan kata qaumil fasiqin. Jawab dianya, kullu wahidin min tilkal aqwam dakhilun tahta qawlihi al-fasiqin. Semua tu orang kafir, orang munafik, orang mustakbirin, semua kategori duduk di bawah fasiqin. Na'udzubillahi minal fusaq. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat-sifat orang fasik yang menyebabkan kita tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, pada saat yang bahagia ini, di akhir majlis kita ini, kami mohon dengan nama-Mu ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau bersihkan hati kami daripada sifat munafik, Engkau bersihkan amalan kami daripada sifat riya, Engkau bersihkan lidah kami daripada berbohong, Engkau bersihkan hati kami daripada segala perkara yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.